Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim bin Abdul Karim, bernombor metrik 051667 daripada ISM Usuluddin 6B. Tajuk pembincangan pada hari ini ialah tentang tamhid keempat. Kita masuk kepada tajuk pembincangan. Yang pertama, perbincangan yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali dalam tamhid keempat ialah yang terbagi kepada dua, iaitu yang pertama, menerangkan tiga kaedah atau manhaj berhujah Imam Al-Ghazali yang diaplikasikan dan ditulis dalam kitab Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad. Kerana Imam Al-Ghazali ingin menerangkan cara pembincangan ilmu akidah mengikut rentak ahli falsafah atau ahli kalam. Yang kedua, menerangkan 6 madarik atau metodologi pendalilan yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali dalam membuat kenyataan hujah. Seterusnya, kaedah berhujah yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, as-sabru wa taqsim, iaitu kaedah menguji bentuk-bentuk kenyataan yang apabila terbukti kebatilan salah satunya, maka terbukti kebenaran yang satu lagi. Contohnya, pada kenyataan yang pertama, alam ini sama ada baru atau sedia ada. Kenyataan yang kedua, mustahil alam ini sedia ada. Natijahnya, maka alam ini baharu. Apabila kedua-dua asal ini sudah diterima, maka perlu dan wajib diterima natijah daripada kedua-dua asas yang pertama tadi. Seterusnya, kaedah qiyas dan syarat-syarat yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali terbahagi kepada tiga. Yang pertama, kaedah penyusunan. Qiyas terdiri daripada 3 qadiyah, 2 muqaddimah dan satu lagi natijah. Susunan ini terdiri daripada 3 bahagian, akbar, awsat dan asrad, dan disyaratkan pada had awsat berada pada kedua-dua muqaddimah dan berkait antara had akbar dan asrad. Yang kedua, kaedah meliputi. Had awsat mesti terdapat sekurang-kurangnya salah satu muqaddimah, tidak meliputi had awsat pada natijah. Contohnya, pernyataan yang pertama, setiap perwira gagah perkasa. Pernyataan yang kedua, setiap askar adalah wira. Maka natijahnya ialah setiap askar adalah perkasa. Kaedah yang ketiga ialah kaedah kaif. Natijah tidak berlaku sekiranya kedua-dua muqaddimah salibah kerana had awsat tidak berkait antara kedua-dua muqaddimah. Apabila salah satu muqaddimah salibah, maka natijahnya mestilah salibah. Kesimpulan kaedah qiyas, tiada natijah daripada dua muqaddimah juz'iyah, sama ada kedua-duanya salibah atau mujabbah. Apabila salah satu muqaddimah juz'iyah, natijahnya mestilah juz'iyah juga. Contoh, pernyataan yang pertama, semua pelajar hadir. Pernyataan yang kedua, sesetengah yang rajin adalah pelajar. Maka natijahnya ialah sesetengah pelajar yang rajin hadir. Seterusnya, kaedah berhujah yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu penyusunan dua asas ilmu tadi menggunakan teknik lain. Contoh, pada kenyataan yang pertama, setiap perkara yang bercirikan baharu mesti baharu. Pernyataan yang kedua, alam ini diyakini mempunyai ciri-ciri baharu. Natijahnya, wajib alam ini baharu. Kesimpulannya di sini ialah manhaj pertama dan kedua menggunakan penyusunan kenyataan yang berbeza. Manhaj pertama mengeluarkan satu kenyataan dan menafikan dengan satu kenyataan lagi
berkenaan perkara yang ada kaitan antara kedua-duanya sebelum mengeluarkan natijah. Manakala manhaj kedua pula mengeluarkan satu kenyataan yang mengeluarkan satu kenyataan yang lain yang berbeza dengan kenyataan pertama sebelum mengeluarkan natijah. Seterusnya, kaedah berhujah seterusnya iaitu tidak mendakwa pandangan kita betul tetapi mendakwa pandangan musuh salah dan mustahil betul, dan buktikan pandangan musuh itu mustahil. Contohnya pada pernyataan yang pertama, pusingan cakrawala tidak ada kesudahan. Kenyataan yang kedua, benda yang tidak ada kesudahan telah selesai. Natijah, pusingan cakrawala yang tidak ada kesudahan telah berhenti. Kalau musuh menerima kedua-dua asal tadi, maka wajib dia terima yang ketiga. Maka mustahil benar mazhab mereka kerana membawa pada mustahil. Antara asas ilmu yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali ialah terbagi kepada 6, iaitu Al-Hissiyah, bermaksud panca indera. Panca indera iaitu dapat dicapai dengan penyaksian zahir dan batin. Penyaksian zahir ialah seperti manusia, haiwan, tumbuhan, awan, hujan dan juga sifat-sifat seperti bunyi dan warna. Selain itu, penyaksian batin ialah gembira, sedih dan susah hati yang berlaku di dalam hati seseorang. Contohnya, setiap yang baru mesti ada sebab. Alam ini baru, maka alam ini ada sebab. Yang kedua, akal, bermaksud akal semata-mata, iaitu terdapat dicapai dengan akal yang waras dan mudah untuk dipahami. Mustahil bagi musuh untuk menolaknya kerana apa yang dibuktikan itu mudah untuk diterima oleh akal yang waras. Contohnya, setiap perkara yang tidak mendahului perkara baru maka ianya baru. Alam ini didahului dengan baharu, maka alam ini baru. Seterusnya, mutawatir. Mutawatir iaitu suatu perkara yang dilaporkan secara kolektif dan secara beramai-ramai, seperti mana yang telah kita yakini Al-Quran, mukjizat dan kenabian Rasulullah SAW kerana telah diyakini juga oleh masyarakat terdahulu. Contohnya, setiap yang datang dengan mukjizat itu adalah benar. Muhammad SAW datang dengan mukjizat, maka Muhammad SAW adalah seorang yang benar. Seterusnya, Al-Qiyas, maksud qiyas, iaitu kita jadikan salah satu asal kita sama ada salah satu asal qadiyah lain atau muqaddimah qadiyah yang lepas yang telah diyakini oleh atau dipercayai oleh musuh untuk kita jadikan qiyas yang lain. Seterusnya, As-Sam'iyat. Sam'iyat iaitu apa yang telah disepakatkan kebenaran tentangnya dengan kumpulan masyarakat dan dipindahkan melalui jalan mendengar, kerana mendengar sendiri sesuatu perkara dapat mengukuhkan kesahihan sesuatu perkabaran. Seterusnya, Mu'taqadat husmu wal musallamatahu, iaitu menggunakan sumber dalil yang diyakini musuh, iaitu setiap apa yang telah diyakini oleh musuh kita jadikan asas kepada dalil kita kerana ia dapat meruntuhkan mazhab atau pegangan mereka. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.